Siapa yang mengawal Hormuz telah menjadi salah satu persoalan utama yang mendominasi perang Iran dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Presiden Donald Trump seketika mencadangkan bayaran perlindungan sebanyak 20% ke atas kargo yang melalui selat itu sebelum segera menarik balik cadangan tersebut. Iran pula telah mendesak untuk mendapatkan peranan tetap dalam meluluskan lalu lintas melalui selat Hormuz dan menuntut hak untuk mengutip bayaran. Setiausaha Agung mengulangi gesaannya untuk pemulihan sepenuhnya hak pelayaran antarabangsa dan kebebasan pelayaran di dan sekitar Selat Hormuz. Pelaksanaan hak dan kebebasan pelayaran mesti dihormati oleh semua pihak mengikut undang-undang antarabangsa. Perdebatan mengenai Hormuz bermula dengan geografinya. Hormuz hanya sekitar 21 batu lebar di titik tersempitnya. Laluan perkapalan yang diiktiraf melaluinya melalui perairan wilayah Iran dan Oman tanpa sebarang saluran perairan antarabangsa di antara kedua-duanya. Namun, karena selat ini menghubungkan dua badan air yang lebih besar, kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz mempunyai hak yang dilindungi di bawah Undang-Undang Maritim Antarabangsa yang dikenali sebagai laluan transit. Iran dan Oman boleh mengawal selia pelayaran dan keselamatan di perairan mereka sendiri. Tetapi, mereka tidak boleh menggantung hak laluan atau mendiskriminasi antara kapal dari negara yang berbeza. Pendapat Setiausaha Agung adalah konsisten bahawa kami percaya mesti ada pergerakan bebas kapal merentasi Selat Hormuz. Kami menentang sebarang usaha untuk menyekat kebebasan pergerakan kapal. Dan anda akan lihat bahawa Pertubuhan Maritim Antarabangsa juga telah mengeluarkan kenyataan menentang sebarang pengenaan tol oleh mana-mana pihak. Di bawah undang-undang yang sama, negara juga tidak boleh mengenakan bayaran kepada kapal hanya kerana melintasi. Undang-undang antarabangsa membenarkan charge untuk perkhidmatan tertentu yang diberikan kepada kapal, seperti penggunaan pelabuhan atau bot tunda, tetapi bukan yuran masuk wajib. Teheran berhujah bahawa mereka menyediakan keselamatan dan mengatur lalu lintas. Tetapi Iran juga telah mengancam dan menyerang kapal-kapal yang tidak mengikuti laluan pilihannya. Ia telah menyatakan bahawa negara-negara sahabat boleh mendapat akses, manakala kapal-kapal yang berkaitan dengan musuh Iran akan menghadapi sekatan. Itu bukan pengurusan trafik yang neutral. Iran juga cuba untuk memaksakan sistem itu di bahagian Oman di selat itu, di mana kapal-kapal mungkin tidak memerlukan perkhidmatan daripada Teheran. Selat Melaka menunjukkan bagaimana negara-negara pesisir boleh menguruskan laluan air utama tanpa menjadikannya sebagai alat tekanan politik. Melaka juga hanya melalui perairan wilayah. Indonesia, Malaysia, dan Singapura berkongsi tanggungjawab untuk salah satu laluan perkapalan tersibuk di dunia. Mereka menguruskannya melalui satu mekanisme bersama, dan bukannya membenarkan satu negara menuntut kawalan eksklusif. Negara-negara pesisir bekerja sama dengan negara-negara pengguna laluan perkapalan dan industri maritim dalam alat bantu navigasi, keselamatan, dan perlindungan alam sekitar. Kerajaan-kerajaan lain boleh menyumbang wang atau peralatan untuk menyokong projek-projek tersebut. Tetapi yang paling penting, sumbangan-sumbangan itu adalah secara sukarela. Iran nampaknya mahukan versi yang berbeza daripada model itu. Iran mahukan pengiktirafan antarabangsa dan wang untuk menguruskan Selat Hormuz. Tetapi, ia juga mahukan kuasa untuk memberi kelebihan kepada kapal-kapal dari negara sahabat dan memberi tekanan kepada negara-negara yang bermusuhan. Itu akan memberikan Teheran manfaat daripada perjanjian antarabangsa tanpa kawalan bersama atau akses sama rata yang menjadikan sistem Selat Melaka berfungsi. Selat Turki menunjukkan satu lagi cara sebuah negara pesisir boleh menerima kuasa khas. Turki menguruskan Bosphorus dan Dardaneles di bawah Konvensi Montreux 1936. Perjanjian itu membenarkan kapal dagang untuk lalu dan memberikan kuasa kepada Turki ke atas kapal perang. Ia juga membenarkan charge yang berkaitan dengan perkhidmatan tertentu. Tetapi, kuasa Turki telah ditetapkan melalui satu perjanjian antarabangsa. Konvensi itu menetapkan yuran, peraturan waktu perang, dan had kawalan Turki. Iran mungkin kini cuba menggunakan tekanan ketenteraan untuk mendapatkan perjanjian yang sama menguntungkan bagi Selat Hormuz. Perjanjian seperti itu boleh memberikan Teheran peranan yang diiktiraf dalam menguruskan lalu lintas dan memungut yuran tertentu. Tetapi, tidak seperti Konvensi Montreux, ia akan dirundingkan di bawah ancaman gangguan yang lebih lanjut. Iran boleh menggunakan tekanan untuk mendapatkan syarat yang mengukuhkan kawalannya ke atas selat itu dan memihak kepada kepentingan politiknya sendiri. Dan kami ingin melabur dengan besar-besaran di Amerika Syarikat berbanding mengenakan bayaran. Dan saya sebenarnya suka perkara itu kerana saya rasa tiada sesiapa pun patut mengenakan bayaran untuk selat atau untuk mana-mana selat lain di bahagian dunia yang lain. Saya rasa tiada sesiapa pun patut berada dalam kedudukan itu.
Selat Gibraltar mengikut peraturan yang lebih biasa. Perairannya berada di bawah kedaulatan negara-negara di sepanjang pantainya. Tetapi kapal dagang masih mempunyai hak transit antara Atlantik dan Mediterranean. Kapal-kapal tersebut boleh dikenakan bayaran apabila kapal-kapal tersebut memasuki pelabuhan atau meminta perkhidmatan. Tetapi tidak untuk sekedar melintasi. Terusan buatan manusia seperti terusan Suez dan terusan Panama adalah berbeza. Tolnya membiayai penggunaan infrastruktur yang dibina, menjadikannya satu kes yang berbeza sama sekali. Cadangan Trump secara ringkas mencadangkan bahawa pelindungan ketenteraan boleh dijadikan sebagai charge transit wajib. Pembatalannya mengembalikan pendirian tradisional Amerika bahawa selat antarabangsa harus kekal terbuka tanpa tol. Ketika Iran berusaha untuk merasmikan kawalan yang lebih besar ke atas Selat Hormuz, rundingannya dengan AS telah mendedahkan satu halangan utama. Mencapai persetujuan di atas kertas mungkin lebih mudah daripada melaksanakannya. Terutamanya, sementara serangan Iran terhadap perkapalan masih berterusan.